Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Anda menonton kami di Awani Pagi. Saya Hafiz Rosli bersama dengan rakan setugas saya, Naila Huda. Dan seperti biasa dalam Awani Pagi kita membincangkan menjadi isu utama kita adalah mengenai COVID-19. Dan ini adalah statistik yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Statistik kes dan juga statistik jumlah kematian dan juga jumlah mereka yang telah sembuh di seluruh dunia berdasarkan kepada data daripada Johns Hopkins University. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang. Ini adalah statistiknya iaitu 2.47 juta kes telah pun dicatatkan di seluruh dunia dengan Amerika Syarikat menjadi ataupun masih lagi di tangga teratas dengan jumlah kes sebanyak 783,290 diikuti oleh Sepanyol 200,000 dan juga Itali 181,000. Dan kita dapat saksikan Sepanyol telah pun mendahului Itali di peringkat Eropah dan kita dapat saksikan juga terdapat beberapa negara di dalam ataupun di dalam benua Eropah ini sendiri mencatatkan jumlah kes lebih daripada 100,000 iaitu Sepanyol, Itali, Perancis, Jerman dan juga United Kingdom. Dan kita juga ingin saksikan dari segi jumlah kes kematian yang dicatatkan di seluruh dunia. Berapa ni lah? Kalau kita lihat angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini sudah mencecah hampir 170,000 kes setakat jam 5 pagi ini waktu tempatan. Kita lihat nombornya adalah 169,595 yang dicatatkan pagi ini dan ini merekodkan pertambahan 7,000 kematian dalam tempoh 24 jam. Dan kalau kita lihat statistik ini sebanyak 4 negara yang mempunyai kes maut melebihi 20,000 iaitu Amerika Syarikat masih kekal menjadi negara dengan angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang telah pun mencecah 40,000 angka kematian. Ini diikuti dengan Itali, Sepanyol masing-masing mencatatkan 24,000 dan 20,000. Sementara itu juga diikuti Perancis yang hari ini mempunyai angka korban melepasi 20,000. Dan daripada itu United Kingdom pula mempunyai angka korban kelima tertinggi akibat pandemik itu dengan 16,000 kematian. Dan kita juga ingin melihat kepada perkembangan antarabangsa yang lain yang juga mencatatkan headlines di berita serata dunia yang ini menceritakan tentang harga minyak di mana ini laporan terbaru setakat pagi ini yang mana harga minyak mentah Amerika Syarikat sudah pun jatuh bawah paras $0. Ini buat pertama kali dalam sejarah ya. Laporannya di astroawani.com buat pertama kali dalam sejarah harga minyak mentah Amerika telah pun jatuh ke bawah paras $0 iaitu ke paras negatif 37.65 sen minus $37 setong pada lewat Isnin. Dan ini menyaksikan pedagang dan pengeluar minyak menjual minyak mentah hanya untuk disimpan. Ini ekoran kekurangannya tempat simpanan minyak. Dan kalau kita lihat harga minyak mentah Amerika jatuh 306% untuk kontrak penghantaran pada Mei. Dan kalau kita lihat harga minyak mentah Brent pula jatuh 9% kepada sekitar $25 setong. Dan bagi harga minyak di AS kita melihat kepada WTI penanda aras untuk Amerika manakala Brent pula digunakan sebagai penanda aras untuk sekitar 2/3 daripada kontrak minyak dunia. Kita bersama editor eksekutif Cik Razak dengan berita menggemparkan ini dan pertama sekali kita nak fahamkan apa itu perbezaannya buat bagi antara Brent dan WTI bagi mereka yang ingin memahami cerita ini tetapi bukannya pemerhati harga minyak. Mungkin Cik Razak boleh jelaskan apa itu Brent, apa itu WTI. Naila, kalau siapa yang berdagang di pasaran antarabangsa minyak ya, West Texas Intermediate WTI diperdagangkan di New York Metal Exchange Chicago Stock Metal Exchange. Kalau Brent itu pula adalah kombinasi ya, semua di Laut Utara di United Kingdom dan Norway banyak melakukan gerakan untuk pencarian cari gali minyak. Jadi itu kombinasi bila blend minyak yang datang daripada North Sea dipanggil Brent crude. Jadi ini adalah penanda aras minyak standard yang diperdagangkan di pasaran antarabangsa terpulang atas kandungan kemampatan dan juga sulfur value. Jika sulfur value minyak itu kurang, dipanggil sweet. Jadi bila sweet, sulfur kurang, senang untuk memproses. Jadi di antara Brent dengan West Texas ini, West Texas Intermediate adalah premiumnya. Kadang-kadang Brent ada premium, kadang-kadang WTI ada premium. Tetapi sekarang ini nampak gaya pedagang-pedagang di New York Metal Exchange, Mercantile Exchange, mereka lebih minyak yang telah mereka simpan untuk hantaran bulan Mei terpaksa dijual sebab minyak untuk bulan Jun nak isi kat mana. Jadi ini adalah bagaimana dagangan minyak itu dilakukan, bagaimana
kalau kita tengok siapa ada kapal lah ataupun tempat penyimpanan minyak di darat, inilah masanya untuk tarik harga. Kalau apa yang berlaku sekarang, kalau kita tengoknya secawan teh tarik di kedai mamak, kalaulah siapa dapat pergi kedai mamak, lebih mahal daripada satu barrel minyak WTI. Kalau tengok satu barrel tu berapa besarnya? Hampir 158 liter. Jadi berapa kali teh tarik gelas itu yang dapat kita cari. Itulah masalah yang dihadapi sekarang. Cik Razak, macam mana perkara ni boleh berlaku hanya dalam masa satu malam ya, kita sibuk, kita tidur malam semalam dan bangun-bangun harga minyak dunia terus terjejas. Macam mana boleh berlaku ni, Cik Razak? Kita di sini tidur, di Amerika mereka 12 jam, 8 jam belakang kita. Jadi pedagang minyak antarabangsa ni sudah tentu apa yang mereka hadapi sekarang adalah minyak terlalu banyak dikeluarkan. Kita tahu OPEC, Saudi Arabia dengan Rusia, mereka berantakan siapa masih ingin mengeluarkan minyak dengan volume yang begitu banyak disebabkan mereka ingin terpaksa menjual minyak, sebab itulah hasil yang mereka bergantung untuk mendapatkan foreign exchange ya. Jadi bila ada isu OPEC tidak ada satu kesatuan dari segi production, dan juga sekarang ini kita tahu lockdown minyak. Kalau Naila pergi isi kereta Mercedes Naila di kedai minyak sudah tentu sampai RM50 saja sudah penuh ya. Dulu hampir RM200. Jadi permintaan itu berkurangan. Jadi terpaksalah. Apa yang berlaku sekarang, kita tidur tetapi pedagang minyak masih memikirkan bagaimana minyak banyak ni nak simpan kat mana. Okey, baik. Dan kita juga ingin membuka perkembangan seterusnya, iaitu melihat kepada statistik kes COVID-19 di negara kita, dan di mana ini satu perkabaran yang mungkin sedikit memberi kelegaan kepada kita seluruh rakyat Malaysia, dan satu perkabaran yang positif kalau kita dapat melihatnya, iaitu semalam saja bilangan kes positif baru terendah, tiada kematian dicatatkan. Dan apa yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, semalam terdapatnya 36 kes baharu, dan jumlah kes mereka yang sembuh adalah sebanyak 98 dengan sifar kematian. Ini yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, dan ini juga satu perkembangan yang kita lihat sebagai satu perkembangan yang positif. Dan katanya jumlah keseluruhan kesemua kes yang dicatatkan di Malaysia adalah sebanyak 5,425 kes, namun mereka yang telah sembuh kesemuanya adalah 3,295 kes, dan hanya 2,041 mereka yang masih aktif, dengan jumlah kematian adalah sebanyak 89 kes kesemuanya. Ya, dan hari ini juga Hafizi sebenarnya merupakan hari lahir Datuk Dr. Nur Hisham. Dan ini laporannya di astrawani.com juga, yang katanya apa yang dia nak untuk birthday dia cakap rakyat Malaysia kekal duduk di rumah. Itulah hadiah hari lahir paling istimewa buat Datuk Dr. Nur Hisham. Katanya sempena hari jadi saya 21 April, hadiah paling istimewa ialah kalau boleh rakyat Malaysia kekal di rumah dan amalkan kebersihan yang tinggi. Dan kita juga nak menceritakan antara lain apa lagi perkembangan yang diumumkan semalam oleh Kementerian Kesihatan, iaitu apa yang kita nak jangkakan ataupun berapa lama lagi kita nak jangkakan perang against COVID-19 ini. Dan katanya perang COVID-19 mungkin berlanjutan hingga 2021. Hafizi. Dan ini perincian yang disaksikan di paparan skrin anda, iaitu kata Ketua Pengarah Kesihatan, walaupun tempoh perintah kawalan PKP ditamatkan, namun perang untuk kita melawan COVID-19 mungkin akan berlanjutan hingga tahun hadapan. Dan dalam sidang media semalam juga Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menjelaskan lanjutan tempoh memerangi COVID-19 itu adalah selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dan walaupun catatan harian kes baru COVID-19 di negara ini menunjukkan angka memberangsangkan, iaitu kita dapat saksikan terdapatnya penurunan. Beliau berkata Kementerian Kesihatan sedang berusaha merangka strategi keluar yang terbaik untuk masyarakat apabila PKP ini tamat. Dan katanya lagi, masalah sekarang ialah bagaimana kita ingin merancang strategi untuk sampai ke tahun hadapan, dan sekarang kita berjaya kurangkan kes.
tapi kita tak dapat tamatkan kes. Mungkin akan jadi kluster atau kes terpencil seperti kes sporadik. Dan kes sporadik ini yang amat membimbangkan kita kerana tidak diketahui dari segi sejarahnya ataupun tidak diketahui dari mana asal usulnya. Mungkin ada touch ataupun mungkin ada kontak rapat dan sebagainya. Dan kita ingin bertanya kepada Encik Razak. Encik Razak, kalau kita lihat kepada isu kita melawan COVID-19 ini, katanya sehingga 2021 semestinya rakyat Malaysia harus menjaga penjarakan sosial dan sebagainya, Encik Razak. Kalau kita dengar sidang akhbar tiap-tiap petang DG kita, apa yang dipesankan adalah the war has not been won, ya. Walaupun minor battles, minor skirmishes tu kita ada menang. Kluster-kluster sini kita dah kenal pasti di mana. Bila kita tahu kluster inilah battle yang kecil-kecilan ini, saya cakap kecil tu bukanlah maknanya kecil dari segi usaha kita, ya, tetapi untuk kita memenangi perang besar ni, the war, kita mesti ingatlah apa pesanan Perdana Menteri kita, pesanan birthday boy kita. Janganlah sesiapa saja yang menyifatkan diri mereka sebagai exception to the rule. Yang penting duduk rumah, jaga kesihatan, basuh tangan. Duduk rumah, janganlah cari apa-apa excuse sajalah untuk menonjolkan diri supaya battle-battle kecil ini, lagi banyak battle kecil ini yang terpaksa kita hadapi, the war tu semakin lama, semakin panjang. Ya. Dan dalam cakap tentang perang terhadap COVID-19 ini, satu pengembangan juga yang diumumkan semalam di mana pusat bandar utara dan pasar borong KL telah pun dikenakan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD. Dan ini diumumkan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri semalam. Katanya tindakan itu dilakukan atas nasihat KKM dan mana pelaksanaannya bermula 20 April semalam hinggalah 3 Mei. Dan PKPD ke-6 ini dilaksanakan untuk membendung jangkitan COVID-19 dan semua penghuni di lokasi berkenaan diminta untuk bertenang, memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas KKM. Dan ini menjadikan PKPD ke-6 selepas Hulu Langat, Simpang Renggam, Menara City One dan juga bangunan Selangor Mansion dan bangunan Malayan Mansion dan juga Masjid India. Bagaimanapun PKPD di Hulu Langat telah pun ditamatkan pelaksanaannya pada 14 April lepas dan kita juga akan cuba menghubungi beberapa penduduk yang berada di kawasan tersebut untuk kita tahu bagaimana agaknya keadaan di dalam sana, sama ada mereka boleh mendapatkan bekalan makanan ataupun tidak. Kerana kalau kita lihat ada salah seorang penduduk di Twitter yang mendakwa PKPD ini dilaksanakan tanpa pemakluman ataupun makluman yang lebih awal. Ia dilaksanakan pada jam sekitar 2.30 pagi, jadi tidak dapat melakukan sebarang persediaan awal katanya. Tapi kita akan cuba dapat tahu apa cerita sebenarnya dan bagaimana agaknya pengalaman penduduk di kawasan berkenaan. Baik, kita nak beralih ke berita peperiksaan UPSR dan PT3 di mana sebelum ini dimaklumkan telah pun dibatalkan buat tahun 2020. Dan ini yang kami dapatkan perkembangannya semalam daripada Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin ketika hadir di Astro Awani semalam. Katanya tiada peperiksaan ganti akan dikenakan buat pelajar yang akan dijangka menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini. Katanya penilaian terhadap tahap penguasaan murid hanya akan dilakukan berdasarkan pentaksiran bilik darjah BPD. Dan katanya juga bagi mereka yang ada hasrat untuk ke sekolah khusus seperti SBP, sekolah berasrama penuh, katanya akan laksanakan sebuah pentaksiran khas buat mereka. Dan kaedah baharu itu tidak hanya tertumpu kepada prestasi akademik semata-mata, mungkin bukan hanya peperiksaan, tapi akan melihat kepada potensi murid daripada pelbagai aspek. Kita perlu melihat penilaian ini dalam konteks lebih menyeluruh bagi melibatkan pelbagai aspek pelajar. Dan pada jam 8.30 nanti juga kita akan lihat daripada aspek pembelajaran dalam talian juga, kerana ini menjadi satu cabaran yang amat besar buat pelajar seluruh Malaysia. Bagaimana agaknya kita nak teruskan pembelajaran itu kalau kita beralih ke platform digital, adakah kita bersedia? Kerana kita lihat kawasan luar bandar, malah dalam bandar pun hampir 40% kan murid yang tidak ada akses kepada peranti elektronik, peranti digital. Jadi bagaimana agaknya kita akan beralih ke normal baharu dalam aspek pendidikan ini? Kita akan lihat apa pentaksiran yang akan diumumkan Kementerian Pendidikan ini. Baik, satu lagi perkembangan kita nak bawakan adalah melihat kepada, kalau kita saksikan susulan daripada pandemik COVID-19 ini, pengantungan visa umrah dan juga haji telah pun dikuatkuasakan hujung Februari apabila Arab Saudi mula dilanda dengan pandemik COVID-19 dan buat pertama kalinya juga penutupan Kota Mekah kepada jemaah umrah
berjaya mengosongkan kota suci itu serta kedua gua yang menjadi tarikan pengunjung tempatan dan luar negara sepanjang tahun, iaitu Gua Hira dan juga Gua Tur. Dan Encik Razak ada perkembangannya, Encik Razak? Fizi, saya petik laporan ini dari media antarabangsa ya, dari Saudi Arabia. Disebabkan curfew dan Mekah dan Madinah dah ditutup untuk rombongan umrah dan sebagainya. Ini memberi peluang kepada kerajaan tempatan di Mekah untuk melakukan pembangunan semula. Gua, kita tahu Gua Sur dan juga Gua Hira itu bukanlah menjadi salah satu rukun ya, ataupun kalau kita pergi menunaikan haji itu menjadi satu perkara yang pasti, tetapi ramai ya mereka terutama dari Asia Selatan yang berfahaman Syiah datang untuk mencari dan pergi ke Gua Hira dan Gua Sur itu untuk dijadikan a must visit location ya. Jadi kalau kita tengok sekarang tempat itu tidaklah begitu terurus, jadi ini memberi peluang kepada kerajaan Saudi Arabia, pentadbiran di Mekah untuk melakukan sesuatu, sama ada untuk memperbetulkan keadaan di situ ataupun membuatkan pembangunan di waktu tiada orang datang dan agak sunyi dan sepi dan dapat apa-apa pembangunan dijalankan dengan mudah. Okey, baik, itu perkembangan daripada Encik Razak melihat kepada tanah suci di Kota Mekah, dan juga kita ingin bawakan perkembangan lagi. Selepas ini kita akan menembual rakyat Malaysia dan juga kedutaan di Argentina. Ya, kita akan berbual bersama Duta Besar Malaysia di Argentina untuk melihat apa agaknya perkembangan di sana dan juga bagaimana kebajikan rakyat Malaysia di sana. Kita akan berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan kami di Astro Awani sentiasa mengikuti perkembangan rakyat diaspora Malaysia di luar negara, di Korea Selatan, di Rusia, di Amerika Syarikat, sentiasa mengikuti. Dan kalau ada anda yang ingin kongsikan cerita, boleh saja kontak kami menerusi Twitter ataupun Facebook untuk kongsikan cerita itu. Baik, untuk itu kita nak terus bersama Duta Besar Malaysia ke Argentina, Datuk Muhammad Khalid Abbasi Abdul Razak yang berada di Buenos Aires untuk menceritakan tentang bagaimana agaknya pengalaman mendepani pandemik COVID-19 di sana, di Latin America, yang kita tidak selalu mendengar ya kisah rakyat Malaysia di sana. Kita nak tahu dahulu bagaimana agaknya keadaan penularan COVID-19 di Argentina. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Tak siapa. Ya, selamat pagi. Kita nak tahu bagaimana keadaan terkini di Argentina. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Fizi dan Naila kerana memberi peluang ini. Jadi di Argentina pada hari ini terdapatnya sebanyak 2,941 kes positif COVID-19 dengan 136 kematian. Dan dari segi kes kuliah adalah 736. Dan kami di Kedutaan Besar di Argentina juga mengawal clear atau jurisdiksi kami adalah juga bagi negara Paraguay dan Uruguay. Jadi kami juga memantau penularan wabak COVID-19 di Paraguay dan Uruguay, dan saya boleh kongsi di sini di Paraguay buat masa ini ada 208 kes positif dengan 8 kematian, dan di Uruguay 528 kes positif dengan 10 kematian. Dan untuk maklumat semua, di Argentina kes pertama COVID telah dilakukan pada 3 Mac, dan kematian pertama berlaku pada 8 Mac, di mana seorang warga negara mereka yang pulang bercuti daripada Eropah telah pun meninggal dunia. Dan semenjak 3 Mac, pihak kedutaan telah menumpukan task force kami sendiri di sini, di mana kami memantau perkembangan COVID di 3 negara tersebut. Dan juga kami memantau keberadaan rakyat Malaysia kita yang bercuti. Walaupun tadi Naila maklumkan di Latin Amerika, tapi ramai yang bercuti di sini. Dan juga kita mempunyai rakyat Malaysia yang bermasyarakat di sini.
Baik Datuk, kita nak tanya apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Argentina susulan dengan penularan virus ataupun COVID-19 ini, dan di mana kalau kita lihat di Malaysia kita terdapat perintah kawalan pergerakan, di Argentina bagaimana agaknya? Ya, okey. Satu soalan yang amat baik dan seperti juga di Malaysia, di sini pada 19 Mac, Presiden Argentina telah mengumumkan apa yang dipanggil mandatory quarantine atau quarantine wajib, di mana quarantine wajib ini menghadkan perjalanan, pergerakan orang ramai dan juga penutupan sempadan dan wilayah Argentina. So dalam mandatory quarantine ini atau quarantine wajib, hanya 3 sektor telah dibenarkan untuk beroperasi, iaitu farmasi, pasar raya dan juga stesen minyak. Walaupun perkhidmatan awam beroperasi, pengangkutan awam beroperasi, tapi hanya terlalu minimal, ya, hanya bagi pekerja yang maksud saya menggunakan pengangkutan awam. Tetapi bagi lain, semua tidak dibenarkan, termasuk pada waktu tersebut, maksud saya pada 20 Mac, di mana dikuatkuasakan mereka tidak membenarkan langsung sektor-sektor lain beroperasi seperti pembaikan dan sebagainya. Dan dalam mandatory quarantine ini, di mana seperti di Malaysia, telah dikuatkuasakan oleh institusi keselamatan seperti polis dan juga tentera. Dan pada pesalah, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang, di mana dikenakan denda. Buat masa ni RM700 lah, bersamaan RM10,000 Argentinian peso. Dan mereka boleh dipenjara bagi tempoh 6 bulan hingga 2 tahun. Dan satu yang amat menarik untuk saya laporkan adalah pada hari ini terdapat 50,000 orang bersalah, dan di mana sebanyak 3,645 kenderaan telah disita. Jadi they are very serious on this, and ini merupakan langkah yang telah diadakan, dan kuarantin ini telah pun di-extend atau ditambah 2 kali. Pertamanya saya katakan tadi 20 Mac sampai 31 Mac, dan pada 30 Mac beliau Presiden telah membuat sekali lagi untuk sampai 12 April, dan pada 10 April baru-baru ini telah dilanjutkan sehingga 26 April. Ya, Datuk, agak ketat ya perintah kawalan ataupun perintah berkurung lockdown di sana, dan melihat kepada itu, adakah kedutaan sudah menerima beberapa panggilan bantuan daripada rakyat Malaysia yang mungkin ada meluahkan keinginan untuk balik, untuk pulang, kerana kita lihat di UK, di US ada beberapa rakyat Malaysia yang sudah pun pulang. Jadi bagaimana pula di Argentina? Sudah pastinya selepas perintah kuarantin wajib ni dikuatkuasakan, pada masa itu terdapat lebih kurang hampir 60 orang rakyat Malaysia sedang bercuti, dan mereka telah menghubungi kami, dan dengan perancangan yang rapi dan tepat, kami berjaya memberikan bantuan konselor, di mana kami membantu mereka untuk mendapatkan tiket penerbangan dan juga menjadikan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi seperti yang semua sedia maklum, bila ada perintah kata lockdown, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang perjalanan. Jadi dalam kes ini, pihak kedutaan telah berjaya membantu ramai rakyat kita yang bercuti bukan di Buenos Aires. Di Argentina ini terdapat 24 wilayah. Jadi ada satu kes yang mana kita mendapat panggilan dari rakyat Malaysia yang berjumlah 14 orang. Mereka sedang melancong dengan kenderaan, dan mereka berada di satu kawasan wilayah yang kita panggil Calafate, di wilayah Santa Cruz, yang berada lebih kurang 2,780 km daripada Buenos Aires. Jadi kami membantu mereka dalam melakukan perjalanan, sebab mereka menggunakan kenderaan sehingga ke Buenos Aires. Kami telah mengeluarkan surat kebenaran untuk berjalan, ya, surat kuasa. Tetapi seperti biasa, masa mereka cross border, mereka telah ditahan oleh pihak berkuasa, di mana kami telah dihubungi, dan kami telah sepanjang 3 hari berhubung dengan pihak polis dan memastikan mereka ini
dapat melepasi checkpoint dan syukur Alhamdulillah mereka sampai di Buenos Aires dan seterusnya kami menyediakan tempat tinggal berdasarkan bajet mereka dan seterusnya mereka telah berlepas pulang pada keesokan hari ini. Dan memandangkan mereka telah mengalami satu episod yang tak pernah berlaku. Mereka telah melebihkan satu artikel dalam surat khabar The Star pada 4 April bertajuk The Great Evacuation, ya, yang mana mereka amat berterima kasih kerana mereka telah dibantu dan apa yang saya ingin tekankan di sini, pihak kedutaan hanya dapat membantu jika mereka menghubungi kami. Kerana itu kami telah menggunakan social media kami melalui email, melalui Twitter, melalui FB dan mereka boleh menghubungi kami 24/7. Kami bersedia membantu. Baik Datuk, kita juga ingin tahu berapa ramai agaknya rakyat Malaysia yang berada di Argentina dan adakah mereka ini bekerja di sana dan juga adakah mereka ini terdiri daripada pelajar-pelajar sendiri? Okey, buat masa ni di kedutaan besar kita di sini, seperti saya kata tadi, kita juga mengawal selia negara Paraguay dan Uruguay. Tapi di Argentina kami ada sekarang 101 rakyat Malaysia yang mendaftar. Daripada 101 ni 94 merupakan yang bermuas Tauhid, 2 yang berada di Paraguay dan 5 orang adalah mereka adalah pelancong. Mereka melancong di sini tetapi akibat daripada penguatkuasaan kuarantin wajib mereka tidak dapat pulang. Tetapi apa yang saya ingin katakan sini, yang tak dapat pulang pun mereka bukan berserta secara standar. Kerana mereka mempunyai tiket penerbangan, mereka mempunyai tempat tinggal dan pihak konsulat pihak kedutaan dapat membantu mereka. Jadi rakyat Malaysia yang berjumlah 94 orang di Argentina, rata-ratanya mereka buat masa ini tidak ingin pulang lagi. Mereka masih merasakan Argentina selamat untuk mereka tinggal dan pihak kedutaan sentiasa bersedia untuk membantu mereka. Dan daripada kumpulan 94 ini yang paling besar adalah kaki tangan dan keluarga Petronas di sini. Jadi macam saya katakan tadi, we are ever ready to assist anybody who like to return back to our beloved country. Ya. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Datuk Muhammad Khalid, Duta Besar Malaysia ke Argentina, memberikan laporan langsung dari Buenos Aires mengenai kebajikan rakyat Malaysia di sana dan kita akan terus mengikuti sebarang perkembangan dari sana dan juga banyak lagi perkembangan terkini rakyat diaspora Malaysia di luar negara. Dan terima kasih untuk itu dan banyak lagi perkongsian COVID-19 anda boleh lihat di astroawani.com dan juga di buletin seterusnya dan juga jangan lupa saksikan Realiti Rakyat pada jam 8.30 nanti. Juga terima kasih kepada editor eksekutif Razak Cik juga bersama kami pagi ini. Sekian saja Awani Pagi, saya Nailah Huda. Dan saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan selamat pagi.